Selamat pagi, saya Jerita daripada kumpulan 10. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang perbandingan teori perkembangan kognitif antara Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Ini adalah Jean Piaget. Beliau dilahirkan pada 9 Ogos 1896. Beliau merupakan anak sulung Arthur Piaget dan Rebecca Johnson. Beliau merupakan pakar biologi dan kanak-kanak di Switzerland. Beliau telah banyak melakukan kajian berkaitan dengan tingkah laku kanak-kanak dan menghuraikan bagaimana minda manusia skemata dan melaksanakan proses asimilasi dan akomodasi membina ilmu. Beliau telah mengemukakan konsep-konsep berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak yang telah diterima sebagai satu konsep komprehensif yang meliputi semua budaya dan masyarakat. Pada tahun 1940, beliau telah meninggal dunia di Geneva. Ini adalah teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut beliau, pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas kita lahir sehingga kita mencapai kematangan. Selain itu, setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi sesuatu perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Ini adalah Lev Vygotsky. Beliau lahir pada tahun 1886. Beliau merupakan ahli psikologi dari Rusia dan juga seorang guru yang memiliki sarjana sastra. Beliau telah menulis buku tentang pemikiran dan bahasa dan fikiran masyarakat. Beliau telah mendapat pendidikan awal daripada ibunya dan mempunyai seorang tutor peribadi bernama Solomon Aziz. Beliau bersekolah di sekolah persendirian dan pernah menerima anugerah medal emas. Beliau telah melanjutkan pelajaran di Moscow State dan tamat pada tahun 1917. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1934. Ini adalah teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Beliau menekankan bahawa perkembangan kanak-kanak berkembang melalui interaksi sosial. Bahasa dan budaya juga memainkan peranan penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Minda kanak-kanak dibentuk melalui sosio-budaya masyarakat di persekitaran mereka. Akhir sekali, asimilasi dan akomodasi bukan sekadar proses yang digunakan dalam pembelajaran tetapi melalui hubungan sosial kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Jerita. Sebelum saya sambung pembentakan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Amirul Aiman bin Zainuddin. Nombor matrik saya 286328. Jadi, saya akan membentangkan tentang konsep perkembangan individu. Okey, kita akan lihat tentang proses mencapai keseimbangan. Piaget percaya bahawa perkembangan berlaku dalam tahap-tahap yang mengalami perubahan melalui equilibration, iaitu penyimbangan keadaan yang menyebabkan kanak-kanak mencari suatu keseimbangan di antara apa yang dialami dalam persekitaran dengan proses dan struktur kognitif yang dihadapinya. Terdapat 4 konsep utama. Yang pertama, skema. Yang kedua, penyerapan, assimilation atau asimilasi. Yang ketiga, pengubahsuaian, accommodation atau akomodasi. Yang keempat, keseimbangan iaitu equilibrium. Saya mempunyai beberapa contoh bagi konsep-konsep ini. Yang pertama ialah skema. Skema merupakan pengetahuan sedia ada. Sebagai contoh, apabila guru menanyakan kepada murid-muridnya tentang ciri-ciri seekor kucing dan di dalam pemikiran murid-murid menyatakan bahawa kucing ini mempunyai 4 kaki, mempunyai ekor dan mempunyai misai. Okey. Ini jawapan-jawapan tersebut adalah atas pemikiran mereka yang sedia ada yang diperolehi daripada pengalaman mereka. Yang kedua ialah penyerapan. Penyerapan ni apabila guru mereka memberitahu kepada murid-muridnya bahawa ada juga haiwan yang sama sifatnya dengan kucing, iaitu yang mempunyai 4 kaki, yang mempunyai ekor dan mempunyai misai. Sebagai contoh, harimau. Di sini akan berlaku penyerapan kognitif terhadap pemikiran yang sedia ada murid-murid bahawa bukan kucing sahaja yang mempunyai misai, 4 kaki dan ada ekor. Okay, perkara ini akan berlaku pengubahsuaian terhadap pemikiran mereka yang sedia ada. Ini menyebabkan berlakunya keseimbangan kognitif terhadap
kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada konsep perkembangan kognitif Vygotsky. Terdapat dua konsep perkembangan, iaitu yang pertama ialah zone of proximal develop dan yang kedua ialah scaffolding. Okey, bagi zone of proximal develop, pelbagai tugas yang terlalu sukar untuk kanak-kanak menguasai, tetapi ia boleh dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau kanak-kanak yang lebih mahir. Okey, sebagai contoh di dalam kelas, terdapat dua jenis pelajar iaitu pelajar yang mahir dan pelajar yang kurang mahir dalam subjek yang tertentu. Okey, apabila pelajar yang kurang mahir ingin menguasai pelajaran tersebut, dia akan dibimbing oleh guru ataupun rakan-rakannya yang lebih mahir agar dia mudah faham tentang pelajaran tersebut. Sebagai contoh, pelajar yang tidak mahir dalam mengira akan dibantu oleh rakannya yang mahir mengira. Perkara ini akan memberikan impak yang positif terhadap pembelajaran pelajar tersebut. Pelajar dapat mengamati dan meniru atau bahkan menerima instruksi terbimbing untuk memperolehi pengetahuan dan keterampilan yang baru. Okey, yang seterusnya ialah scaffolding. Scaffolding merupakan satu perkara yang merubah tahap sokongan. Sepanjang sesi pengajaran, orang yang lebih mahir, guru atau rakan sebaya menyesuaikan jumlah panduan dan memenuhi prestasi semasa kanak-kanak. Apabila pelajar belajar tugas baru, orang yang mahir boleh menggunakan arahan yang jelas. Apabila kecekapan pelajar meningkat, maka kurang bimbingan diberikan. Sebagai contoh, di dalam kelas, apabila guru memberikan tugasan secara berkumpulan, di dalam kumpulan tersebut terdapat pelajar yang mahir dan pelajar yang kurang mahir. Pelajar yang mahir akan menerangkan tentang cara untuk melakukan tugasan tersebut supaya pelajar-pelajar yang kurang mahir mudah faham dan tahu apa yang mereka perlu lakukan. Bukan itu saja, apabila terdapat permasalahan dalam perbincangan dalam kumpulan tersebut, guru-guru akan tiba pada masanya untuk memberikan pencerahan agar mereka lebih faham tentang apa yang perlu mereka lakukan. Bertanyakan soalan merupakan antara cara terbaik sebagai perencah pembelajaran pelajar dan membantu mereka mengembangkan kemahiran pemikiran yang lebih canggih. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Atira binti Zainuddin, nombor matrik 287201 dan saya akan menerangkan ciri-ciri perkembangan individu mengikut teori Piaget dan Vygotsky. Ciri perkembangan individu menurut Piaget ialah kanak-kanak bergerak melalui 4 peringkat perkembangan mental yang berbeza. Teori beliau bukan sahaja tertumpu kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk memenuhi sifat kecerdasan. Peringkat pertama menurut teori Piaget ialah sensorimotor, iaitu dari kelahiran hingga 2 tahun, di mana bayi tahu dunia melalui pergerakan dan sensasi mereka. Kanak-kanak belajar tentang dunia melalui tindakan asas seperti menghisap, merengkuh, melihat dan mendengar. Ini adalah semasa peringkat ini, kanak-kanak melalui masa pertumbuhan pembelajaran dramatik. Ketika kanak-kanak berinteraksi dengan persekitaran mereka, mereka terus membuat penemuan baru tentang bagaimana dunia berfungsi. Peringkat yang kedua ialah pra-operasional, iaitu 2 hingga 7 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula berfikir secara simbolik dan belajar menggunakan perkataan dan gambar yang mewakili objek. Mereka juga cenderung egosentris dan berjuang untuk melihat perkara-perkara dari perspektif orang lain. Walaupun mereka semakin baik dengan bahasa dan berfikir, mereka masih berfikir tentang perkara-perkara dalam istilah yang sangat konkret. Seterusnya ialah operasi konkret, iaitu 7 hingga 12 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula berfikir secara logik mengenai peristiwa konkret. Mereka mula memahami konsep pemeliharaan seperti jumlah cecair dalam cawan pendek adalah sama dengan yang dalam cawan tinggi tetapi kurus. Pemikiran mereka menjadi lebih logik dan teratur tetapi masih sangat konkret.
Kanak-kanak mula menggunakan logik induktif atau memikirkan maklumat khusus pada prinsip umum. Peringkat yang terakhir ialah operasi formal, iaitu 12 tahun dan ke atas. Pada peringkat ini, remaja dan dewasa mula berfikir secara abstrak dan alasan tentang masalah hipotesis. Remaja mula berfikir lebih lanjut mengenai isu-isu moral, falsafah, etika, sosial dan politik yang memerlukan teoretikal dan abstrak. Mereka juga mula menggunakan logik diduktif atau penalaran dari prinsip umum kepada maklumat tertentu. Berbanding pula dengan teori Vygotsky, terdapat beberapa ciri yang mempengaruhi perkembangan individu iaitu konsep bantuan perencah ataupun scaffolding yang bermaksud mengubah suai tahap sokongan yang diberikan. Dalam proses pengajaran berlaku, individu yang lebih berkemahiran iaitu orang dewasa, guru atau rakan sebaya akan mengubah suai tahap bantuan atau bimbingan yang diberikan mengikut keupayaan murid. Namun, apabila murid tersebut sudah memahaminya, bantuan atau bimbingan yang diberikan akan dikurangkan sehingga murid tersebut boleh menguasai sepenuhnya kemahiran tersebut. Perbualan dan interaksi merupakan alat penting semasa proses scaffolding, iaitu melalui bimbingan, bersoal-jawab, memotivasikan murid, memberi penjelasan dan tunjuk ajar. Ciri yang seterusnya ialah konsep zon perkembangan proksimal, ZPD, iaitu menerangkan bagaimana kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan daripada orang yang lebih mahir iaitu orang dewasa, guru atau rakan sebaya. Konsep ini mempunyai dua tahap iaitu tahap perkembangan sebenar ataupun actual development di mana kanak-kanak mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan. Tahap yang seterusnya ialah tahap perkembangan potensi ataupun potential development di mana kanak-kanak memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Jurang antara dua tahap ini dinamakan zon perkembangan proksimal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adlin Suraya binti Nurizan, nombor matrik 288128. Saya akan bentangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Menurut teori Piaget, kanak-kanak secara individual aktif mengkonstruk pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Melalui interaksi kanak-kanak dengan lingkungannya, dia dapat membagi struktur mental yang dimilikinya sehingga tercipta struktur mental yang kompleks, iaitu terciptanya satu struktur mental yang lebih sempurna dan lebih baik. Potensi perkembangan kognitif kanak-kanak juga bergantung kepada peringkat di mana subjek itu. Maknanya dia berdasarkan peringkat umur. Setiap peringkat umur mempunyai perkembangan kognitif yang berbeza. Menurut Piaget juga, 4 faktor yang mempengaruhi proses pemikiran individu ialah 1. Kematangan biologi, di mana proses pemikiran dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua, interaksi individu dengan persekitaran, di mana individu tersebut cuba untuk memahami apa yang berlaku dalam sesuatu persekitaran. Yang ketiga, pengalaman sosial. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pergaulan antara ibu bapa, adik-beradik, rakan-rakan ataupun guru. Dan yang keempat, keseimbangan, di mana proses keseimbangan adalah salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi sesuatu dengan situasi yang baru dialaminya. Menurut teori Vygotsky, beliau menyatakan bahawa pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak diwarnai oleh lingkungan sosial dan budayanya. Semasa kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain, nilai dan norma yang tertanam dalam budaya sesuatu masyarakat tersebut disebarkan kepada kanak-kanak di mana perkara tersebut boleh mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Vygotsky juga menekankan bahawa peranan orang dewasa dan peranan rakan sebaya yang lebih berpengetahuan dapat memudahkan perkembangan kanak-kanak. Dua faktor perkembangan kognitif. Yang pertama, interaksi sosial, di mana kanak-kanak tersebut berinteraksi dengan orang yang lebih berpengetahuan daripadanya. Dan yang kedua, kemahiran berbahasa seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis, di mana apabila kanak-kanak bergaul dengan masyarakat sekelilingnya, kanak-kanak tersebut memperolehi maklumat dan menggunakan maklumat tersebut untuk interaksi-interaksi yang lain.
Terima kasih Adlin. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Anderson Juni Sander James, pemegang nombor kad matriks 285676. Pada hari ini saya akan menyimpulkan keseluruhan apa yang telah dibincangkan sebentar tadi. Seperti yang anda lihat pada skrin di atas, berikut merupakan gambar Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Apa yang dapat saya simpulkan di sini, kedua-dua individu ini memberi pandangan yang berbeza mengenai konsep perkembangan individu. Mereka juga menerangkan ciri-ciri dan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu secara berbeza. Contohnya Jean Piaget, beliau memberi penekanan dari aspek perkembangan kendiri berasaskan beberapa konsep asas. Antara faktor yang menyebabkan perkembangan individu yang dinyatakan oleh Jean Piaget, yang pertama, kematangan biologi, yang kedua, interaksi individu dengan persekitaran, ketiga, pengalaman sosial, dan keempat, pengadaptasian. Seterusnya ialah Lev Vygotsky. Beliau memberi penekanan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Antara faktor yang menyebabkan perkembangan individu yang dinyatakan oleh Lev Vygotsky, yang pertama interaksi sosial dan yang kedua kemahiran berbahasa. Walaupun kedua-dua individu tersebut memberi pandangan dan teori yang berbeza mengenai perkembangan individu, kita sebagai seorang guru harus mengaplikasikannya ke dalam bidang pendidikan, di mana para guru boleh mengaplikasikan teori ini dalam mengajar dan menilai seseorang murid supaya para guru dapat mengetahui perkembangan murid-murid yang mereka ajar. Contohnya yang pertama, guru boleh memberi latihan yang berbeza kesukaran untuk menentukan tahap bimbingan yang sepatutnya diberikan. Yang kedua, guru boleh memberi arahan yang pendek serta memberikan contoh yang sesuai supaya murid mudah untuk faham. Dan yang terakhir, guru boleh menggunakan bahan konkret untuk mengilustrasikan konsep yang lebih kompleks. Dengan itu, sekian. Terima kasih.